orang patah balik bersama. Ketiga, susah lah nak explain ni. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zaf Vlog. So hari ni Zaf nak buat sedikit spoiler talk ataupun ending explain untuk filem Tenet ni. Alright, sebelum tu Zaf ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada sponsor video ini, iaitu Mubi. Right, Mubi merupakan sebuah streaming service yang terbaru di Malaysia yang mempunyai pelbagai filem terpilih daripada Malaysia, Indonesia dan serata dunia. Setiap hari Mubi akan tayangkan satu filem terbaru untuk korang tonton dan korang boleh tonton di mana-mana dan bila-bila masa sahaja. Korang boleh pergi ke mubi.com/zafvlog untuk mendapatkan akses selama sebulan secara percuma. Dan sekarang kita sambung balik spoiler talk filem Tenet. Zaf difahamkan dah seminggu filem ni dah keluar dan ramai gila yang meminta untuk video ni dikeluarkan. Tapi Zaf dekat sini hanya akan bagi ending explain dan spoiler talk dari segi fahaman Zaf sendiri sajalah. Zaf bukan 100% betul dan Zaf bukan 100% tepat daripada segi info ni. So aku just nak berkongsi dengan you guys apa yang aku fahamkan tentang filem ni selepas aku menonton filem ni 3 kali. Aku akan pergi satu persatu tentang benda yang aku persoalkan masa aku pertama kali tonton filem tu, dan aku dapat jawapan pada kali ketiga aku tonton filem ni. Okay, but first aku akan recognize beberapa source yang aku gunakan untuk buat spoiler talk ni. Yang pertama adalah daripada Reddit. Okay, yang first Reddit, aku akan bagi link Reddit tu kat bawah. Nanti korang akan tengok dia punya map, the full map of timeline filem ni. Itu adalah pertama aku refer. Yang kedua adalah daripada Movie Republic. Aku gunakan Putra Nubhan punya konsep time travel. Aku akan bagi link gambar tu kat sini juga. Okay, korang boleh tengok macam mana konsep time travel dalam filem Tenet ni. Dan yang ketiga adalah daripada website Games Radar, iaitu Tenet Ending Explain. So yeah, so aku akan pergi satu persatu tentang benda yang aku tak faham pada tontonan pertama aku, dan aku dapat jawapan pada filem yang kali ketiga aku tengok. Okay, yang pertama adalah teori time travel filem ni. Filem ini berbeza sikit berbanding filem Hollywood yang lain yang menggunakan konsep time travel. Selalunya lah kalau kita tengok filem Hollywood, contohnya macam filem Back to the Future, Avengers Endgame, konsep time travel yang diorang gunakan adalah, bagi aku adalah jump time. Okay? Contoh pada tahun 2020, kau masuk ke dalam time machine, kau pergi ke tahun 2010. Okay? Dia jump. Dia tak ada perlu tunggu masa yang lama. Dia memang terus lompat ke tahun 2010. Tapi dalam konsep filem time travel Tenet ni, dia bukan time travel. Nama dia adalah time inversion. Dia ada gunakan terma inversion. Bermaksud, apabila dia masuk ke dalam mesin tersebut, dia bukan jump pada waktu tertentu, tapi dia berpatah balik ke waktu tersebut. Maksudnya kalau dia nak pergi ke tahun 2010, dia perlu masuk ke mesin tu dan hadapi 10 tahun. Contoh 2020 tahun ni, pada point A dia nak pergi ke tahun 2010. Dia masuk ke mesin tu, dia perlu tunggu 10 tahun untuk patah balik ke waktu 2010. So itu adalah time travel yang digunakan konsep di dalam filem Tenet ni. Dia adalah time inversion. Dia berpatah balik. Dia bukan jump pergi ke waktu tersebut dalam masa sekelip mata, tak. Dia kena perlu tunggu 10 tahun untuk pergi ke 2010. So itu adalah konsep yang digunakan dalam filem Tenet, dan itu menjawab pelbagai soalan bagaimana ada satu momen dalam filem Tenet ni boleh ada 2 orang yang sama, boleh ada 3 orang yang sama. Contoh yang paling banyak aku pernah yang aku perasan dalam filem ni adalah pada waktu airport. Masa tu protagonis perlu dia nak curi lukisan yang disimpan di dalam airport, yang kapal terbang meletupkan kawasan tu kan. Dia nak pergi ke situ. Dan masa tu ada 2 orang lagi protagonis yang berada pada waktu yang sama. Okey, dalam konsep yang pada waktu tersebut aku akan explain siapakah ketiga-tiga orang tu kan. Yang pertama adalah protagonis yang muda. Itu adalah yang pertama yang pergi ke situ untuk mencuri lukisan tersebut. Yang kedua adalah yang reverse. Okay, the second time, masa tu dia dah reverse, dia patah balik dan dia masuk ikut satu macam apa nama benda tu, besi yang angkat tu, yang ada lubang tu kan. Dia reverse, dia patah balik dan dia bergaduh dengan the younger protagonist. Itu adalah pada waktu yang kedua. Itu adalah protagonist yang kedua yang berlawan dengan protagonist, sehinggalah dia berpatah balik. Dia tembak pada protagonist dan dia masuk ke dalam time machine. Okey, dia masuk dalam time machine tu, dia keluar di side sana untuk dia pergi ke arah Neil. Itu adalah the forward one. Dia pergi ke arah sana dan bila Neil tarik topeng, mask watak tersebut, reveal that itu adalah protagonist. Dan itu adalah pada waktu yang aku boleh perasan ada 3 orang protagonis pada waktu yang sama. Aku ada perasan
ada satu masa juga pada future, pada waktu battle di mana nama perkataan tu alah yang dekat apa, yang ada dua tim A dengan apa, tim A dengan tim B, tim merah dengan tim biru, Yumara I love you. Pada waktu tersebut kan ada dua tim yang pergi forward dan ada yang pergi backward. Pada waktu tersebut pun aku perasan macam ada 3 nil yang berlangsung pada waktu tersebut. Okey, itu tak apa, itu akan pergi ke point yang seterusnya. Itu adalah konsep time travel yang diorang cuba gunakan di dalam filem Tenet ini. Berbeza dengan filem-filem lain. Okey, siapakah Neil? Okey, adakah Neil ni anak kepada Cat ataupun adakah Neil ni mati ke tak sebenarnya? Okey, kalau korang perasan, kita pada penghujung filem ni kita di-reveal yang watak yang mati ditembak untuk membuka pintu protagonis keluar dan mengambil algoritma. Okay? Waktu tersebut yang ditembak itu mempunyai satu bag yang mempunyai satu tas warna merah ke apa tak, yang ada ring kat tengah-tengah tu. Itu adalah Neil, okay, yang ditembak itu. So kita dapat tahu bahawa nasib Neil akan mati pada waktu dia buka pintu untuk protagonis. Dia kan kelebihan di mana dia pakar dalam membuka pintu, kunci pintu kan. So masa tersebut kita dah tahu yang mati membuka pintu tu adalah Neil, sebab dia ada bag tangan pula. Dia ada bag tas berwarna merah dan tu menandakan itu Neil. Dan dia dalam mode reverse. Itu adalah penamat bagi watak Neil. Tapi kenapa pula pada penghujung filem ni Neil boleh hidup dan berpecah dengan protagonis. Protagonis nak pergi haluan dia, Neil pergi dengan Ives untuk pergi menyelamatkan dunia lagi lah. Okay, so kenapa dia boleh hidup pada waktu tersebut? Apa yang aku faham adalah ending filem Tenet tu, di mana Neil berpisah dengan protagonis, dia ada satu lingkungan masa yang kita tak tahu berapa lama, sehinggalah dia masuk dalam mesin tu balik untuk reverse, patah balik masa ke situ dan pergi membuka pintu untuk protagonis selamatkan dunia. Macam tu lah. Dia ada satu masa pada future yang dia masuk mesin, dia patah balik untuk pergi ke waktu tersebut dan pergi membuka pintu protagonis untuk dia menyelamatkan. Itu maksud aku, dekat battlefield tu Neil ada 3 orang kalau tak silap aku, dia ada 3 orang sebab masa battlefield yang masa battlefield tu Neil ada beberapa kali reverse semasa di battlefield tu. Tu yang membuatkan orang lagi pening menonton filem ni. Kenapa ada 2-3 yang dia pergi warning protagonis dan juga Ives supaya jangan masuk ke dalam tu sebab nanti akan runtuh. So benda-benda macam tu lah. Dia ada beberapa kali masuk ke dalam time machine tu untuk reverse balik. Okay, another things about Neil adalah ramai yang memberi anggapan bahawa Neil itu adalah anak kepada Cat. Alright, ia adalah teori yang boleh dikatakan ya ataupun tidak, sebab benda ni bukan, dia tak ada clue apa-apa pun dalam filem ni, kecuali ada seorang anak yang merupakan anak kepada Cat tu, rambut dia just sama je dengan Neil tu. Dia nak bagi teori macam tu lah. Tapi ya atau tidak tu aku tak boleh nak confirm. Cuma apa yang menarik tentang teori ni adalah kalau anak kepada Cat itu adalah Neil, and in future protagonis melatih Neil untuk menjadi seorang orang yang ni lah, pakar fizik semua tu kan. Dari konsep itu kita boleh lihat perbezaan masa dia adalah, kalau betul Neil itu adalah daripada anak Cat in future, maksudnya anak Cat tu kena besar dan almost pada umur berbelasan tahun dia perlu masuk ke dalam time machine tu untuk patah balik masa, which means dia dah ready untuk patah balik untuk pergi ke waktu yang Neil muncul. So daripada segi konsep tu mungkin ya dan mungkin tak. Dan boleh dikatakan protagonis hanya membesar dengan anak Cat itu pada waktu tersebut, dan pertambahan umur semua tu yang membuatkan menjadikan Neil tu macam tak logik. Anak Cat tu mungkin tak terlalu lama kot dia besar kan. Tapi konsep tapi idea yang menyatakan Neil tu adalah anak Cat tu agak menarik, dan aku tak tahu betul ke tak. It's just that benda tu adalah one of the things yang tak terjawab dalam filem ni. Alright, another things yang aku tak berapa nak tangkap masa first time aku tengok tu adalah kenapa Cat boleh terperangkap dengan Sator disebabkan hanya sebuah painting. Okay, painting tersebut telah dijual dengan harga yang mahal kepada Goya, dan Goya tu memang beli benda tu secara legit lah. Tapi benda yang dijual kepada Goya tu adalah painting yang fake. Okay, yang fake yang telah diterima oleh siapa tak, aku tak ingat tu. So
Sator tahu tentang benda tu adalah fake dan dia jual benda tu secara fake dan dikira sebagai scam lah. So apa yang Sator telah lakukan adalah untuk threaten Cat, kalau dia tak nak masuk penjara dan tak nak berjumpa dengan anak dia, dia perlu berada di bawah Sator selama-lamanya. Kalau pihak berkuasa tahu tentang scam yang dilakukan oleh Cat ni, Cat bakal pergi penjara. So dia tak dapat nak berjumpa dengan anak dia lah. Okey, kemudian benda yang memeningkan penonton adalah macam mana Sator boleh mati. Okey, watak yang ditembak oleh Cat masa dia dan dia campak ke dalam laut di bot tersebut kan. Macam mana Sator boleh mati sedangkan the past Cat yang baru saja melihat Cat terjun tu boleh hidup pada waktu yang sama dan in future pun Sator ada lagi. So konsep dia adalah pening gila benda ni kan. Sebenarnya semasa dia dah patah balik tu, dekat bot tersebut, yang berada di dalam bot tersebut adalah Sator yang dah tua. Sator yang dah tua. Dan dia berjumpa dengan Cat di atas bot tu dan dia ingat Cat di atas bot tersebut adalah Cat yang muda. Sedangkan yang nak bunuh dia ni adalah Cat yang tua. So dari segi situ confusion. Orang ingatkan kenapa pula Sator ni tak triggered dengan Cat, sedangkan Cat masa tu dia dah tahu Cat bersekongkol dengan protagonis. Sebab masa dekat dalam bot tu dia ingatkan Cat yang berada dekat atas bot tu adalah Cat yang muda. Sedangkan Cat yang muda baru je nak sampai. So dari segi situ aku rasa boleh jawab confusion. Yang berada di atas bot tersebut adalah Sator yang dah tua. Memang itu adalah waktu Sator mati dan campak dalam bot. Dia dibawa oleh Mahir dan juga Cat. Kalau korang ingat semula, itu adalah waktu forward. Maksudnya sebelum event bot tu berlaku, Sator dah pergi ke mesin. Dan sebab sebelum tu kan Sator kan pergi nak cuba dapatkan algoritma tu semua untuk berpatah balik kan. The ending untuk watak Sator adalah memang daripada bot tersebut. In future yang masa dia jumpa protagonis pada permulaan filem tu semua adalah the old Sator yang pada penghujung timeline tersebut dia orang patah balik bersama. Ketiga, susah lah nak explain ni. Kalau kau tengok dia punya timeline tu, aku akan bagi link ke bawah, kau akan faham kenapa Sator boleh mati di atas bot pada waktu dia muda, sedangkan dia dah tua waktu tersebut. Aku nak explain tu susah ni. Kau kena tengok dia punya graph tu. Nanti aku akan bagi link ke bawah. So algoritma ni yang difahamkan oleh aku adalah benda ni datang daripada future. Dan dia dalam bentuk yang tu lah, mesin macam panjang tu dan di-separatekan kepada 9 ke 7 kompartmen semua kan. Apakah algoritma ni? Algoritma ni kalau dipasangkan ke semuanya dan dijatuhkan ke dalam macam ada satu gaung ke apa tak, dia akan activate dan membuatkan the whole universe, bumi lah to be exact, akan berpatah balik masa sehinggalah the Big Bang yang berlaku dan permulaan waktu pada permulaan tu. So maknanya dia akan memusnahkan bumi dengan mematah balikkan masa sehingga permulaan masa. Itulah konsep dia. Kenapa algoritma ni berbahaya. Sebab dia akan patah balikkan semua masa hinggalah zero. Waktu kita adalah zero. So benda mesin yang dicipta di future tu, dia pecahkan kepada 9 benda dan patah balik masa untuk meletakkan menyembunyikan ke 9 atau ke 7 kompartmen tersebut, sehinggalah dijumpai oleh Sator pada waktu dia muda. Kan dia ada satu flashback scene yang dia terjumpa satu macam list down dengan berserta emas sehingga dia bunuh dia punya partner semua tu. So waktu tersebut dia jumpa balik tu dan dia kumpul balik dan membina time machine yang beberapa kali muncul dalam filem ni untuk orang semua masuk dan patah balik semua. So sebenarnya dia punya konsep patah balik masa tu simple je. Cuma bila dia masuk ke dalam filem ni, dia membuatkan audience jadi lagi pening. Sebab kenapa boleh patah balik? Kenapa pula dia ada 3 orang kat sini? Kenapa ada 2 orang kat sini? So konsep dia sebenarnya simple je, tapi filem ni yang membuatkan konsep tu complicated. Okay, itu saja untuk spoiler talk hari ini. Sekali lagi Zaf ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada sponsor video ini, iaitu Mubi. Korang boleh tonton filem yang terpilih daripada Malaysia, Indonesia dan serata dunia di Mubi. Dan jangan lupa untuk dapatkan sebulan akses percuma di mubi.com/Zafvlog. Alright, so itu saja untuk hari ini. Thank you very much for watching. Kalau you guys ada apa-apa pandangan tentang filem Tenet ni, korang boleh tinggalkan komen kat bawah. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe ke channel Pure Pixels. Dan jumpa lagi pada Zafvlog yang akan datang. Thank you. Sebab sebelum ni aku ada plan nak invite someone yang
scientific sikit tentang benda ni kan, tapi dia busy, aku tak dapat nak invite dia untuk spoiler talk ni. Tapi apakah persoalan korang tentang filem Tenet ni yang mungkin aku sendiri tak terjawab ataupun kau tak jumpa lagi dekat mana-mana platform lain? Kau boleh tinggalkan komen kat bawah.